Assalamualaikum semua dan salam sejahtera kepada non-Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dato' Azriati Azlan daripada kumpulan Maju Desa Industri Berhad. So KMDI ni dia kumpulan Maju Desa Industri Berhad. Okey. KMDI Harta ni memperbadankan KMDI Holding. Maknanya KMDI Harta ni lagi besar daripada KMDI Holding. KMDI Harta ni dia kalau kita tengok dia open share, public share company. So ini adalah Wisma KMDI kita. Wisma KMDI kita ada terletak di Kuantan, Pahang. Ya. Okey, ini kita ada CIDB, kita ada G7 dan kita punya SSM pun kalau kita tengok dekat situ kita adalah Certificate of Incorporation of Public Company. Okey. So kita boleh buka share lah untuk KMDI Harta. Tapi KMDI Holding kita tak boleh sebab KMDI Holding ni dia khas untuk Kerajaan Negeri Pahang. Kita ada deal dengan Kerajaan Negeri Pahang. So kita juga ada sijil certificate of syariah compliant, di mana pensijilan syariah compliant ini kita dikeluarkan oleh Salihi. Maknanya perniagaan kita mengikut syariah. Jadi ini kita punya sijil syariah. Okey. Dan kita juga berdaftar dengan Suruhan Security Convention. Okey, ini adalah pusat kajian pembangunan sistem bangunan berindustri IBS ke-6 di wilayah timur yang terletak di Kuantan, Pahang. Ya, Cik Fazil pun dah datang untuk lihat kita punya pusat kajian. Di samping itu kita punya kilang. Okey. Okey, ini adalah produk-produk kita. Kita ada beberapa produk, KBS 1, KBS 2 dan KBS 3. Nanti saya terangkan. Okey, di samping di Kuantan, kita ada beberapa mobile factory. Mobile factory ni kita buat sebab kita nak mengurangkan kos pengangkutan. Sebab mana-mana syarikat bila kita buat IBS, dia punya kos tak boleh pergi. Bila kita punya pengangkutan, kita kena angkut batu atau barang tersebut. Maknanya di sini, bila contohnya projek saya di Pahang, di Jengker, saya buka satu mobile factory di Jengker. Kalau di Kuantan, saya buka satu mobile factory di Kuantan. Kalau di Batu Pahat, saya akan buka. So, kita ada mobile factory. Buat masa sekarang ni, kita ada 3 mobile factory mengikut keperluan projek kita. Okey, di samping kita ada produk, KMDI juga menceburkan dalam perladangan. Kita juga ada ladang yang beroperasi di Tanjung Putus Pancing, mengusahakan di atas ladang kelompok ke-6 di atas tanah seluas 60 hektar di sini, di Pancing. Okey, ini kita punya ladang. Okey, KMDI Harta Berhad telah menjalani beberapa perkongsian strategik dengan pemilik projek untuk mengambil bahagian dalam pengurusan projek mereka. Projek-projek tersebut adalah seperti berikut. 1. Perumahan Rumah Pahang. Anggaran nilai GDP dalam 231 juta. Dengan Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara dan IBS dalam anggaran 50 juta. Ini untuk 2022 sahaja anggaran kita. Penstrukturan sumber air mineral 70 juta. Projek perumahan komersial dan apartmen 150 juta. Okey, kita juga bekerjasama dengan agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Ini dengan Lembaga Kenaf. Ini dengan UTHM sendiri di Batu Pahat. Okey, yang ini adalah Felda dan Kerajaan Negeri di mana KMDI mengambil alih 10 tapak PGBF terbengkalai. PGBF tu perumahan generasi Felda kedua. Okey, 10 tapak di negeri Pahang.
Okey. Ini dengan memorandum dengan Jazura. Okey. Ini adalah KMDI telah dianugerahkan oleh Kerajaan Negeri Pahang untuk membina rumah kos rendah dan mampu milik generasi kedua Felda di pelbagai daerah seperti di bawah. Pembiayaan untuk rumah ini dijamin kewangan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) selaras dengan bajet 2022 yang memperuntukkan ringgit Malaysia sebanyak 2 bilion. Maknanya projek perumahan Pahang ni MOF yang akan dengan SDN lah, dengan PPSA. Okey, ini adalah projek yang kami sedang jalankan, bukan baru dapat, sedang jalankan sebanyak 10 site serentak. Okey, ini adalah yang tuan-tuan dan puan-puan tengok adalah phase 1. Ini baru phase 1 di mana nilai projek dan unit yang kami terterakan di sini sebanyak 10 site. PGBF jengka 1, maknanya sekarang dulu PGBF tapi kita dah tukar Rumah Pahang. Ini di jengka 6, di jengka 1, jengka 12, Bukit Sagu dan Bukit Tajau. Jengka 11, Sungai Rentang, Kota Gelanggi, Keratung 7 dan Kampung Awang. Ini adalah majlis launching di mana Menteri Besar sendiri yang datang untuk launching di Sungai Rentang sebelum pilihan raya. Ini adalah rumah contoh yang telah kami siapkan. Okey, kita pergi kepada KMDI Building System yang saya nak share dengan tuan-tuan, di mana ini adalah KMDI System 1 yang kita panggil KBS 1. KBS 1 ni kita buat berdasarkan kita nak jimat daripada sudut plastering. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, kita buat menggunakan cermin. Kenapa cermin? Sebab kita nak bagi dia licin, permukaan tu licin dan tidak ada kos. Kalau bukan tidak ada kos lah, kos untuk plastering tu, kos untuk plastering dalam perumahan ni adalah sangat tinggi. Jadi kita nak pemudahkan. Okey, ini adalah salah satu. Dan kedua ni KBS 2 ni yang kita panggil KMDI Building System 2. KBS 2 ni kita guna untuk kita punya projek sahaja. Sebab KBS 2 ni memakan kos yang terlalu tinggi. Kerana kos kalau tuan-tuan tengok dia macam robot tu. Dia menggunakan solid besi tu. Jadi dekat sini kenapa kami membuat? Sebab kami membuat begini sebab kita nak cepat. Sebab kita janji dengan kerajaan negeri ada kita punya date yang kita kena kejar. So kita buat KBS 2 ni untuk percepatkan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, dia macam robot tu, kita apit dan kita letak konkrit di dalam. So sangat jimat, sangat mudah. Kalau tuan-tuan tengok kita pakai plate tu maknanya kalau kita buka nanti tidak ada kos untuk plastering. Jadi KMDI ni dia banyak fikir untuk low cost kan plastering. Sebab plastering ni dalam industri ni sangat dia makan masa dan makan kos. So kita buat macam ni. Tapi yang ni kita tak open lah, pada kita pakai sendiri je. Sebab kos dia terlalu besar. Okey, ini kita punya KBS 3. Di mana KBS 3 ni kita buat, KBS 3 ni yang banyak membantu KMDI. Sebab KBS 3 ni dia boleh buat rumah dengan kos yang sangat murah, sangat rendah. Jadi kita boleh ambil projek-projek kerajaan negeri yang untuk membantu rakyat-rakyat miskin. Jadi kita menggunakan KBS 3. Okey, saya nak terangkan sikit. Sebenarnya player-player ni mungkin dah tahu dah pasal Kenaf, tapi saya nak terangkan sedikit. Gentian Kenaf mempunyai ketumpatan paling rendah daripada semua gentian semula jadi. Dia menyerap paling banyak karbon dioksida CO2 dan menggunakan jumlah tenaga yang paling sedikit semasa pengeluaran.
Sebatang gentian kenaf berukuran 10 mm panjang dengan lebar 83.24 mm mempunyai kekuatan tegangan 423 MPa. Berbanding dengan konkrit biasa, sebab saya dah dalam tahun ni alhamdulillah dah lebih kurang 19 tahun dalam this industry. Dia berbanding dengan konkrit biasa. Konkrit gentian kenaf mempamerkan tingkah laku yang lebih mulur, penyerapan tenaga yang lebih baik dan kuasa perigi yang lebih besar untuk melawan corak keretakan. Jadi bila kita dalam industri ni, benda tu semua kita akan tengok dalam sudut keretakan dan pelbagai aspek lagi. Kekuatan konkrit dengan tambahan gentian adalah lebih penting oleh kerana konkrit mempunyai kelihatan yang lebih dan kekuatan yang lebih tinggi pada masa yang sama. 1% akan lebih daripada cukup untuk digunakan dalam struktur. Kehadiran gentian kenaf mengurangkan modulus keanjalan konkrit. Konkrit gentian kenaf 1% menunjukkan lebih kelihatan dan dalam konkrit sambil masih memberikan kekuatan yang tinggi. Saya cakap terus terang dengan tuan-tuan, saya ada tim konsultan yang dia memang tak percaya dengan IBS. Tapi bila saya datang, bawa dia tengok kita punya konkrit, dia kata okey, Datuk, kita boleh provekan memang kenaf ni memang bagus dan kuat. Ini bukan sebab saya buat, kenaf saya nak cakap macam ni, tidak. Ini adalah orang yang lebih mahir, orang yang lebih bijak daripada saya. So, saya cuma nak share hari ini. Okey, ini adalah bahan-bahan dan kaedah yang digunakan dalam perbuatan sistem binaan KMDI KBS 3 yang digabungkan antara kaedah pembuatan konkrit tradisional dengan gentian kenaf dan bahan campuran kimia. Macam biasa, kalau kita nak buat konkrit, kena ada pasir, kena ada simen dan kita guna core kenaf. Okey, ini adalah secret recipe kita untuk kita mancung dan air kita. Ini macam simple lah, simple untuk pembuatan dia, untuk mancung dia. Okay, kita boleh tengok tu, kita masukkan secret recipe kita. Okey, dan kita menggunakan mold. Okey, kenapa kita guna mold ni? Sebab saya nak mengurangkan untuk tidak plastik. Jadi kalau tuan-tuan tengok, kita sapu minyak hitam, minyak yang tidak pakai lah, dan kita baru kita letak kita punya ni, kita letak kita punya bahan ke dalam ni untuk dijadikan acuan. Maknanya kalau tengok kat situ ada lubang-lubang kenapa ada lubang-lubang tu? Mesti tuan-tuan tanya, kenapa kenapa kena ada lubang? Kenapa dia tak seketul? Kerana waktu pembinaan rumah nanti, saya akan masukkan mesin Y12 ke dalam tu, dan kita akan masukkan konkrit. Jadi just imagine betapa kukuhnya kita punya konkrit. Okay. Ini kita punya simple, kita punya lukisan teknikal kita. Okey, hala 7 KBS 3. KMDI amat optimis dalam membenteras masalah kemiskinan dalam kalangan generasi baru sekarang. Sebab apa? Sebab ramai generasi muda kita tak mampu nak beli rumah. Kerana apa? Kerana komitmen. Kerana apa? Bank tak lulus loan. Jadi kita cari jalan macam mana nak bantu dia. Dengan adanya KBS 3, rumah mampu milik dapat disiapkan dan mampu dimiliki oleh keluarga berpendapatan rendah. Kapasiti kilang pada masa sekarang mampu untuk menghasilkan 1,500 unit KBS 3 dalam masa 1 hari. Jadinya pengeluaran rumah menggunakan KBS 3 lebih cepat dan murah. KMDI juga bersedia untuk melatih pekerja binaan yang berminat untuk menjadi kontraktor dalam pembinaan rumah generasi Malaysia. Kerana KMDI buat rumah generasi Malaysia, kami buat produk sendiri, kami buat rumah generasi Malaysia sendiri. So kalau ada kontraktor-kontraktor yang
nak share dengan kami, nak belajar dengan kami welcome untuk datang. Ini juga sekaligus dapat meningkatkan dan membuka peluang pekerjaan kepada pekerja binaan dan juga individu yang berminat. Pihak KMDI bersikap tangan terbuka untuk menerima kontraktor yang ingin menggunakan produk KBS 3. Maknanya kalau ada kontraktor yang nak guna produk kami welcome. Boleh datang berjumpa. Secara kesimpulannya, KBS 3 dapat menangani masalah kemiskinan dan membuka peluang pekerjaan untuk generasi baru. Kita banyak tengok, kadang-kadang kita punya fresh graduate, dia tak tahu nak buat apa. Kadang-kadang belajar lain pun kita buat lain. So kita, siapa yang berminat boleh datang. Okey, hala tuju KBS 3 menjelang 2030 menjadi pengeluar IBS terbesar di dunia pada tahun 2030 insya-Allah. Memastikan 5,000 keluarga yang kurang berpendapatan di Malaysia mampu mempunyai rumah pada tahun 2030 nanti. Membina rumah generasi Malaysia di seluruh negara dengan adanya 20 kilang bergerak KMDI sebagai pusat pengajar yang melahirkan tenaga kerja yang mahir dan mampan, membasmi kemiskinan kepada rakyat Malaysia. Itu adalah hala tuju kami. Ini ada sedikit unjuran KBS 3 pada tahun 2030. Okay. Rumah generasi Malaysia dalam anggaran 5,000 unit rumah menggunakan 1,010 nos dengan harga jualan satu nos RM10. Harga rumah RM79,000. Kos kenaf yang kami guna adalah 0.8 seunit. Nilai kasar GDP kami 79,000 kali dengan 500 unit adalah 395 juta ringgit. Untuk projek rumah faham, kita menganggarkan 850 unit untuk fase pertama. Kita menggunakan 1,240 nos dengan harga RM10. Harga rumah RM120,000 sahaja. Rumah faham murah Orang kerajaan anak-anak Pahang ni untung sangat kalau duduk ke Pahang. Sebab rumah dia murah. 800 kuadrat cuma RM120,000 sahaja. Okey, nilai kasar RM120,000 dengan 850 unit. GDP kasar kami adalah RM102 juta sahaja. Kilang bergerak kami dalam, kita anggarkan ke 2030, kami anggarkan dalam 20 kilang. Kilang kecil lah, mobile kilang. Jumlah pekerja dalam 10 orang. Jumlah pekerja keseluruhan adalah 200 orang. Rumah generasi kami, siapa yang berminat, kita ada rumah contoh di Kuantan Pahang. Boleh saya jemput. Siapa yang nak lihat, ini actual yang kita guna. Keseluruhannya adalah kenaf. Kita guna kenaf. Kita guna KBS 3. Kita guna KBS 1. Kita guna juga KBS 2 kita. Maknanya KBS 1, 2 dan 3 kita gunakan ketiga-tiga. Sebab kita nak tengok betapa kuatnya kenaf ni. Jadi boleh hadir, boleh tengok dekat Kuantan Pahang. Ini adalah KBS 2 kami yang saya cakap tadi. Ini adalah KBS 3 kami. Ini adalah majlis pelancaran kita punya, majlis pelancaran rumah generasi Malaysia kita di pusat IBS wilayah timur. Yang dihadiri oleh Tuan Haji Idris Muhammad Saleh serta pengerusi CIDB Datuk Haji Azman bin Haji Yusof. Okey, ini kita punya majlis. Saya memang dekat dalam rumah contoh tu, memang saya dekat dalam bilik tu, ada satu wall memang saya tak plaster. Sebab saya nak bagi tengok. Nak bagi tengok, memang kita menggunakan kenaf. Dan kita nak bagi tengok dia punya, orang kata raw material dia. Ini adalah berita-berita KMDI lah yang kita nak share. Okey. Kesimpulan dia, KMDI Holding Sdn Bhd mempunyai sasaran tersendiri untuk mengembangkan
memperbesarkan dan memasarkan ciptaan ini kepada umum. Kami percaya bahawa ciptaan kami akan memberi impak kepada bidang pembinaan Malaysia dengan cara yang baik. Kami ingin berkongsi, mencipta dengan ciptaan kami kepada orang ramai demi meningkatkan mutu pembinaan di negara setanding dengan negara luar. Proses pengawitan KBS adalah lebih cepat berbanding blok konkrit konvensional yang lain. Proses melempa boleh dilangkau ke salutan skim dan premium, kemudian terus ke kerja mengecat. Kos boleh dipotong dengan banyak. Bata konvensional boleh ditukar dengan blok KBS 3 untuk membuat dinding bangunan. KBS 3 meningkatkan kemuluran dan kekerasan yang lebih baik. Okey, sekian. Okey, baik. Terima kasih. Satu tepukan kepada Dato'.